Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian kita tadabbur malam ini surah Al-Zalzalah ataupun Zilzal, surah Zilzal, surah yang ke-99 dalam juzuk Amma. Kita buka muka surat 599. Dia cuma ada 8 ayat saja, insya-Allah. Kita baca sama-sama, semoga Allah memberi kefahaman kepada kita tentang maksud sebenar daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Alhamdulillah. Surah Zilzal ataupun Al-Zalzalah ini merupakan surah yang bertemakan hari akhirat. Salah satu surah-surah juzuk Amma yang membincangkan bab hari akhirat, di mana surah dia, ayat dia dalam bentuk ancaman akhirat. Bagaimana Allah nak menakutkan kita sebagai hamba-Nya, takut dalam erti kata kita membuat usaha ikhtiar untuk mengenali Allah, mengenali Rasul-Rasulnya, dan berikhtiar untuk pergi ke hari akhirat dengan mengikuti segala arahan Allah. Itu maksud takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah buat tema bagaimana suasana-suasana hari kiamat, bagaimana suasana-suasana hari akhirat, suasana ngeri supaya kita takut dengan dia dan supaya kita taat dengan dia. Yang pertama. Dan yang kedua, kisah tentang degilnya golongan-golongan yang engkar ayat-ayat Allah, diberi ancaman yang sebegitu rupa, masih lagi tak peduli dengan ayat-ayat Allah, masih lagi engkar ayat-ayat Allah, tak menyegerakan arahan-arahan Allah, maka golongan ini, maka Allah akan humban dia ke dalam neraka, sebagaimana ayat sebelum surah Al-Zalzalah, iaitu surah Al-Bayyinah, di mana golongan-golongan kafir itu
Innal ladzina kafaru min ahlil kitab dan wal musyrikina fiha fi nari jahannam khalidina fiha. Maka golongan ini ulaika hum syarrul bariyah, golongan-golongan yang syarrul bariyah, golongan-golongan yang jahat. Maka golongan ini Allah kata, aku akan letak mereka dalam neraka jahanam. Jadi apabila Nabi membaca ayat-ayat Allah kepada golongan-golongan Arab, mereka tak percaya dengan adanya hari akhirat, pembalasan, dikira segala amalan-amalan, maka mereka mempermainkan cerita-cerita Nabi mengenai hari akhirat di kalangan mereka. Maka mereka mengejek-ngejek Nabi. Bila Nabi mengatakan adanya hari akhirat di mana semua amalan-amalan akan datang menemui orang yang buat baik dibalas baik, orang yang buat jahat dibalas jahat, mereka mengejek-ngejek Nabi. Mereka mengata, bila hari kiamat wahai Muhammad? Bila hari akhirat sebut ceritakan kami? Dah, Allah nukilkan dalam surah Al-Qiyamah sebagai contohnya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Bila hari kiamat itu wahai Muhammad? Ditanya. Tak apa, Nabi pun tak tahu benda tersebut pasal benda gaib. Maka Allah, salah satu Allah jawab dalam surah Al-Zalzalah. Bukan nak cerita tarikh, tapi tanda-tanda berlaku hari kiamat. Kenapa tanda? Supaya manusia berjaga-jaga. Manusia berikhtiar untuk pergi ke hari akhirat tersebut. Dalam ayat yang lain, yang contoh surah Yunus, ada juga golongan-golongan musyrikin mengejek-ngejek Nabi. Bila Nabi cerita bab hari akhirat, bab syurga, bab neraka, mereka mengatakan, mata haza? Bila hari tersebut? Wa'du in kuntum shadiq. Kalau kamu benar, bila? Nyatakan kami wahai Muhammad. Mereka mengatakan macam itu. Maka banyak sekali ayat-ayat mereka mengejek-ngejek Nabi dengan minta bila hari akhirat, hari kiamat akan berlaku. Maka surah ini Allah nak jawab, salah satu surah yang nak jawab persoalan mereka, bukan nak jawab bila hari kiamat, nak jawab tanda ketandaan akan berlaku pada hari kiamat tersebut. Itu dia punya secara ringkas mukaddimah dia. Kita baca daripada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza ini bila dalam Al-Quran dekat-dekat jumpa iza ni apabila. Kadang-kadang sebut is ni dah berlaku, iza belum berlaku. Itu beza dia. Iza zulzilati, apabila zulzilati digoncangkan. Mana digoncang. Kalau ikut tafsir apa dimaksud digoncang itu, maksud digoncang ialah adanya pergerakan yang kuat dan laju. Al-harakat, al-syadidah wa sya'ariyah. Tiga-tiga perkara digoncang, kuat dan laju. Itu suasana dibangkitkan pada hari yang kemudian ini. Maka apabila zulzilat, digoncang apa? Al-ardu, bumi. Nak cerita sini, bila sangkakala asur ditiup, maka Allah ketika itu menggoncangkan bumi. Goncang dengan amat kuat. Cuba kita bayangkan kalau goncang dunia, Allah goncang. Kalau goncang meja kita pun, benda-benda atas meja itu jatuh semua sekali. Tapi Allah cerita, aku akan goncangkan bumi. Bagaimana? Zilzalaha, dengan goncangan bumi itu sendiri. Maka bagaimana wallahu ta'ala alam, amat ngeri suasana macam ini. Tapi kita tak takut pasal kita kadang-kadang tak fikir bagaimana suasana ketika itu. Dalam suasana tak takut dengan suasana macam ini, dalam ayat-ayat yang lain semisal dengannya Allah ceritakan dalam surah yang lain. Surah yang lain banyak huraian-huraian nak ceritakan bagaimana goncangan tersebut. Supaya apa? Supaya kita takut. Kenapa kita takut? Untuk kita takut supaya kita membuat persiapan. Sekarang ini dalam kehidupan seharian kita tak takut pada hari akhirat. Tak takut dengan keadaan neraka. Pasal apa? Tak takut dengan pada mahsyar. Kenapa? Pasal apa? Pasal kita kurang pendedahan Al-Quran. Tak baca Quran berulang kali, kita tak takut dengan akhirat. Kita lebih takut dengan keadaan dunia. Kita takut bagaimana anak kita tak dapat bekerja, bagaimana gaji kita dipotong, bagaimana keadaan-keadaan penyakit COVID sekarang ini. Itu hari yang kita bincang. Sedangkan hari akhirat, tempat yang nak pergi, tempat yang Allah ugut kita, ancam kita, tak masuk dalam hati kita.
Di sini nak ceritanya, keimanan kita amat-amat lemah sekali. Kita lebih takut dengan dunia daripada kita takut ke hari akhirat. Ini persoalan akidah. Persoalan akidah itu, kalau kita betul-betul hamba Allah, kita akan takut dengan hari akhirat. Pasal kita dengar dulu Maulana diceritakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku akan ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hamba aku je. Allah takkan buat kita ni sebenarnya untuk jadi hamba dia, beribadat dengan dia, minta tolong dia, minta hajat dengan dia. Itu tujuan Allah buat kita. Kalau tidak, kita ni tak ada apa pun. Tak wujud manusia ni, kecuali Allah buat kita untuk menjadi hamba dengan dia. Untuk kita jadi hamba Allah, dia bagi syarat-syarat tertentu. Semua syarat-syarat nak jadi hamba daripada mana? Ada dalam kitab dia. Jadi mana mungkin kita boleh sedar kita sebagai hamba kalau kita tak faham kitab dia? Maka untuk menjadi hamba Allah, yang pertama, syarat yang pertama, Allah gariskan panduan, kamu kenal aku, pasal aku buat kamu. Sifat-sifat aku, zat aku, kamu kena kenal aku. Aku maha berkuasa, aku buat kamu, aku jaga kamu, aku urus tabir kamu. Kau mati, kau pasti kena datang menemui aku balik. Wahai hamba, ikut aku, taat dengan aku. Kalau kamu tak taat dengan aku, tak ikut dengan aku, kamu bukan hamba aku. Kalau kamu bukan hamba aku, kamu tak layak masuk syurga aku. Kita menyelisih hamba. Bukan sebagai hamba, kita mulut sebagai hamba, tapi sebenarnya kita sombong, ego, zalim dengan diri kita sendiri. Tak mengaku, mulut mengaku hamba, tapi pekerjaan kita bukan mencerminkan kita sebagai seorang hamba. Itu dengan Allah. Yang kedua, ciri seorang hamba yang kedua, juga dalam Al-Quran Allah, kita kena kenal Nabi dia, kenal Rasul dia. Yang ni, kenal dalam arti kata, kita tiru, kita ikut amalan-amalan Nabinya. Kalau amalan-amalan kita tak sama dengan amalan-amalan Nabi, yang ni, kita tak ikut sebagai amalan Nabi, amalan sahabat, kita bukan seorang hamba. Kita hanya mulut saja kata hamba. Allah tak iktiraf kita sebagai hamba dia. Dua. Dan yang ketiga, untuk menjadi seorang hamba, untuk melayakkan kita pergi ke syurga Allah. Pasal kalau kita bukan hamba dia, kita tak layak masuk syurga dia. Nak jadi hamba yang sempurna, baru Allah pilih ke syurga dia. Yang ketiga, nak jadi hamba, kita kena kenal hari akhirat. Bagaimana kita nak kenal hari akhirat? Nak kenal hari akhirat seperti mana kita belajar malam ini. Nak kenal suasana-suasana, Allah ancam. Wahai hamba, tengok suasana-suasana macam ni, kamu pasti akan menghadapi suasana macam ini. Jadi bila kamu dengar ancaman-ancaman aku, kamu takut dengan aku. Bila kamu takut dengan aku, kamu bergantung harap dengan ini, kamu bertawakal. Takut dengan aku, kamu jaga hukum akam aku. Maka Allah pun cerita ini, suasana dipanggil ayat tahwif ukhrawi. Ayat ancaman yang berlaku di hari akhirat, menakutkan. Jadi di sini, iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila kami goncangkan dengan kuat bumi ini, zilzal, goncang bumi itu dengannya, yakni dengan bumi itu kami goncang dia. Maka bila kami goncang, apa jadi? Huraian banyak dalam Al-Quran. Untuk menguraikan dengan panjang, saya buat contohlah. Tuan-tuan buka surah Al-Hajj. Pasal dia cuma 8 ayat, kita slow-slow sikit. Tuan buka surah Al-Hajj. Pasti dengar surah haji ni. Hilang mengantuk sikit lah. Kalau tidak, kita mula saya terus tidur kan. Jadi bila ada kerja sikit tu, kita muka surah apa? Surah Al-Hajj. Jumpa? Jangan buka Quran Saya tak jumpa juga. Kalau jumpa 332. 332. Okey. Nak tafsir ayat iza zulzilat tadi, bagaimana goncangan tadi. Tengok kita baca ayat 332. Ayat pertama tu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dia kafir ke, dia tak kafir ke, manusia ini tak kira golongan mana. Semua manusia, pasal semua manusia hamba Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ittaqu rabbakum, takut dengan Tuhan kamu. Pasal aku Tuhan kamu, kamu kena takut dengan aku. Bertakwa takut dengan aku. Bila kamu takut dengan aku, kamu taat dengan aku. Apa guna takut dengan dia tapi tak ikut arahan dia? Dia suruh muazzin dia azan di masjid surau,
panggil, tapi tiba-tiba tak pergi, buat tak peduli pun. Itu tak takut dengan Allah. Itu zalim dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah panggil. Cukup waktu zuhur, sepatutnya kita menyegerakan solat zuhur, kita tangguh. Masak ke, cuci kereta ke, buat benar. Itu zalim dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak layak menjadi hamba Allah. Dia panggil, tak menyegerakan arahan dia. Tak layak jadi hamba Allah. Ataupun menjadi hamba Allah yang durhaka nama dia. Bukan hamba Allah yang penuh setia, bukan hamba yang sebenarnya. Pasal kita melawan arahan dia. Kita zalim dengan diri kita sendiri kerana tak ikut arahan dia. Maka di sini ittaqu rabbakum, takut dengan Tuhan kamu. Pasal Tuhan kamu buat kamu, Tuhan kamu cipta kamu. Jadi kenapa takut dengan dia? Nak suruh takut dengan dia? Dia ancam kita. Inna zalzalata, sesungguhnya goncangan as-sa'ah pada hari kiamat. Nak cerita, sesungguhnya goncangan pada hari kiamat, syai'un azim, sesuatu yang maha besar. Kita mendengar kisah tsunami di Aceh, kita tengok takut, ngeri dah. Sedangkan itu hanya kecil saja, tak besar pun. Ini Allah sendiri bagi tahu dia syai'un azim, goncangan peristiwa yang paling besar, paling menakutkan. Bila Allah sendiri kata besar, betul-betul besar, kita tak rasa lagi benda macam ini pasal belum jumpa lagi. Maka Allah kata sesuatu yang amat besar, amat menakutkan bila goncangan dunia nanti. Bila mana? Yauma, pada hari tersebut, hari Allah goncang tersebut, tarawunaha, kalian akan melihat. Melihat apa? Tazhalu kullu mardi'atin amma arda'at. Setiap mana tazhalu, lupa, biat, letakkan. Siapa dia? Kullu, setiap orang, mardi'atin, orang yang menyusu anak, amma arda'at, meninggalkan bayi dia. Kalau tanya kita, bagaimana kita sedang menyusu bayi? Bayi-bayi ini yang paling kita sayang. Kita mungkin tak rasa pasal kita orang lelaki. Cuba tanya orang perempuan. Anak yang pertama dia cukup jaga anak bayi dia ni. Cukup jaga. Menangis sikit dia bagi susu. Jadi ketika hari kiamat, ketika Allah goncang, mereka lupa dengan bayi. Mereka letak bayi, tak peduli dengan bayi. Walaupun bayi paling mereka sayang, nak ceritanya ngerinya ketika itu, mereka tak peduli dengan bayi-bayi mereka. Itu keadaan pertama, goncangan sebab pertama suasana dia. Allah nak menakutkan kita ni, suasana yang paling takut. Benda yang kita paling sayang pun, kita tak peduli dengan dia. Yang kedua, kullu dhatin hamlin hamlaha, wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan gugurlah tiap-tiap orang yang mengandung akan kandungannya. Kita dengar sekarang ni kalau perempuan mengandung, biasanya dia keguguran bila jatuh dengan keras, jatuh dengan kasar. Tetapi bila Allah goncang dunia ini, maka semua sekali kullu zati hamlin, semua sekali yang mengandung akan hamlaha, gugur kandungannya. Tak, amat suasana, kita boleh bayangkan suasana macam tu. Dan yang ketiga wa taranna sasukara wa ma hum bisukara, manusia sebagaimana kadang mabuk, tapi mereka sebenarnya bukan mabuk. Nak cerita ni suasana bingung. Sebagaimana orang kejut kita tengah malam pukul 3 pagi, kejut itu baru biasa, tapi di sini mabuk, tak tahu nak buat apa pun. Terkejar sana, terkejar sini, hiruk pikuk suasana. Itulah suasana zulzilat, suasana yang Allah goncang dunia, Allah uji dengan perkara-perkara tersebut. Jadi kenapa Allah ancam benda-benda macam ini? Kenapa? Untuk supaya kita gerun, takut dengan suasana. Adakah kita takut dengan suasana ketika itu? Bukan Allah nak kita takut dengan suasana tu, tapi suasana bila kita pergi menemui Allah, nak mempersembahkan amalan-amalan kita, itu lebih ditakuti lagi. Suasana ini takut dah, tapi yang penting laginya kita nak pergi menemui Allah, nak mempersembahkan segala amalan-amalan kita, lagi-lagi menakutkan. Akan setiap amalan kita akan dikira. Setiap amalan jahat ke sebesar zarah pun akan diambil kira, maka itu lagi menakutkan. Pasal kita akan berjumpa dengan semua amalan-amalan kita nanti. Itu amat menakutkan. Yang kedua lagi, hikmah yang kedua daripada suasana-suasana yang menakutkan ini, maka kenapa Allah hukum kita? Allah nak suruh kita takut dengan dia. Dia bentuk
dia berulang kali cerita bab ayat-ayat ancaman. Dia berulang kali cerita bab-bab ayat ancaman supaya kita takut sangat dengan dia. Sedangkan kita tak takut. Bila kita tak takut, maknanya keimanan kita tak sempurna lagi. Maka kena bertadabbur lagi ayat-ayat Allah berulang kali, insya-Allah Allah mewujudkan suasana takut. Suasana takut dengan kita, barulah iman kita sempurna ketika itu. Bagaimana dalam Al-Quran Allah ceritakan golongan yang paling banyak kisah degil. Manusia yang degil ini siapa dia dalam Al-Quran? Golongan mana yang paling degil sekali? Dalam Al-Quran Allah ceritakan golongan degil ada 4 golongan. Yahudi, Nasara, musyrikin dan munafikin. Itu je. 4 golongan dalam Al-Quran. Yahudi, Nasara, musyrikin dan munafikin. Yang lain hanya cabang-cabang daripada ciri-ciri yang kafir, engkar sebab sombong ataupun degil tadi. Dan yang banyak sekali dalam kitab Al-Quran Allah, yang paling degil, paling durjana, paling jahat ialah golongan Bani Israel. Dia degil sangat. Dalam surah Al-Baqarah cerita bab degilnya bangsa Israel. Berjenis-jenis sifat-sifat dia, sikap-sikap dia. Kalau nak mahir bangsa Israel dalam surah Al-Baqarah. Nak tahu bangsa Nasara, surah Al-Imran. Semua ada kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi dalam surah Al-Baqarah Allah ceritakan betapa Allah sayang sangat walaupun degil, tapi Allah kesian belah dengan bangsa Israel. Begitu juga dengan kita, umat Islam, mengaku Islam, dilahirkan Islam, Allah sayang dengan kita. Cara mana Allah sayang? Dalam Al-Quran dia berulang kali Allah buat ayat-ayat ancaman dia supaya kita takut dengan dia. Bila kita takut dengan dia, kita berikhtiar nak pergi menemui dia. Itu tujuan dia. Kita tengok satu contoh bangsa Israel yang amat-amat degil. Tuan tengok surah Al-Baqarah ayat 63. Tengok sekali lagi. Takut untuk elakkan tidur. Ayat surah Al-Baqarah ayat 63. Al-Baqarah mula-mula start sekali. Malam ni kita buat dua hala punya perbincangan supaya kita lebih melekat pasal di surah pendek. Ayat 63 surah Al-Baqarah. Muka surat 10. Muka surat 10 ayat 63. Nak ceritanya, tanda Allah kesian belah dengan bangsa Israel ni, Allah suruh juga mereka menerima kitab Taurat, tapi mereka enggan. Mereka enggan beramal. Mereka terima kitab tapi enggan beramal. Kita terima tak Al-Quran? Mulut terima, tetapi kita tidak nak memahami ayat Al-Quran. Tak nak beramal dengan Al-Quran. Sama tak? Tapi kita Allah ugut dengan ayat-ayat ancaman. Bangsa Israel Allah ugut dengan apa? Nak paksa mereka supaya faham kitab Taurat, terima kitab Taurat, beramal dengan kitab Taurat. Kata mereka tak nak, Allah ugut dengan ancaman yang paling besar sekali. Bagaimana? Wa iz akhadna mitsaqakum. Kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Kami mengambil perjanjian dengan mereka, yang Bani Israel. Bagaimana cara mengambil perjanjian? Apa dia perjanjian? Perjanjian supaya mereka terima kitab, beramal dengan kitab. Kita pernah kita buat perjanjian. Masa kita dalam ruh lagi, kita dapat berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perjanjian. Ada janji. Tapi kita tak sedar sekarang ni perjanjian kita dengan Allah untuk menerima kitab Al-Quran, beramal dengan kitab Al-Quran dan memahami semua ayat-ayat Al-Quran. Maka di sini bangsa Israel Allah ugut pasal degil ni. Allah ugut wa rafa'na fawqakumut tur. Kami angkat gunung Tur untuk mengempap di atas kepala Bani Israel. Tengok cara perjanjian. Wahai Bani Israel, tengok aku angkat bumi ni. Kamu nak terima tak nak terima kitab? Maka wa iz akhadna mitsaqakum, kami mengambil perjanjian dengan mereka. Wa rafa'na fawqakumut tur, kami angkat atas kamu gunung Tur. Gunung Tur, gunung yang tempat Nabi Musa terima kitab Taurat dia. Dia angkat gunung. Dia kata apa? Khuzu, ambillah olehmu. Ma apa? Atainakum, yang kami berikan kepada kamu. Ambil kamu kitab Taurat yang aku beri kepada kamu. Ambil macam mana? Biquwatin, dengan kuat. Apa dia kuat? Tafsir mengatakan dengan faham kitab Taurat dan
beramal dengan kitab Taurat. Jadi, kita terima tak kitab Al-Quran dengan kuat sekarang ini? Kalau kita sekadar baca saja, tak pernah belajar, tadabbur, tak pernah faham ayat Al-Quran, maka mulut saja kita terima Al-Quran, kita tidak terima Al-Quran. Allah buat berbagai-bagai ancaman supaya kita memahami Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, tapi kita buat tak peduli. Kita bukan sebagai seorang hamba, tak layak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita saja syok sendiri, rasa alim, rasa hebat, tapi kita jahil dengan Al-Quran, kita jahil dengan ayat-ayat Allah, maka Allah akan laknat kita nanti. Kita jumpa ayat-ayat macam ini. Maka di sini, maka biquwah dengan kuat sekali. Maka wazkuru, ingatlah wahai Bani Israel, ma fihi la'allakum tattaqun. Bila kamu dapat Taurat, kamu baca dia, kamu faham dia, kamu beramal dengan dia, baru kamu takut dengan aku, baru kamu jaga hukum aku. Ugut macam tu sekali Bani Israel. Bani Israel degil. Dia mengaku terima, tak terima, gunung akan empat kepala mereka. Lepas tu, mereka langgar balik. Itulah degilnya bangsa Israel. Maka kita pun tuan-tuan, puan-puan, maka hikmah yang kedua daripada ayat Allah buat ugutan-ugutan ini supaya menandakan Allah sayangnya dengan kita. Allah buat ayat-ayat ancaman supaya takut dengan dia. Kita nak secara istiqamah mempelajari ayat-ayat Allah, faham ayat-ayat Allah dan beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Boleh? Jadi bila ada suasana ibrah tadi, dua perkara tadi. Yang pertama, takut dengan dia, jaga hukum dia. Yang kedua, tanda Allah sayang dengan kita. Maka kita perlu berikhtiar untuk pergi menemui dia. Tak ada cara lain dengan mempelajari ayat-ayat Allah, faham ayat Allah dan beramal dengan ayat-ayat Allah seperti mana yang kita buat sekarang ini. Ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Bila goncang dengan kuat tadi, maka wa akhrajatil ardu athqalaha, dan mengeluarkan. Wa akhrajat kita belajar tajwid, apa dia tu, makhraj. Makhraj mana kita mengeluarkan. Ni wa akhrajati, mengeluarkan apa dia? Bumi, mengeluarkan bumi, athqalaha, bebanan di dalamnya. Bila goncang saja bumi, kita goncang meja, maka semua barang-barang atas meja tu terpelanting semua sekali. Bila Allah goncangkan bumi, maka semua bumi memutahkan semua sekali bahan-bahan dalam bumi tersebut. Dalam surah An-Syiqaq sebagai contohnya, maka saya malah tak sebutlah. An-Syiqaq ceritakan bagaimana bumi memutahkan benda-benda yang di dalamnya. Maka semisal dengannya, maka terkeluar semua sekalian dalam perut bumi. Apa dia keluar dalam perut bumi? Tafsir mengatakan semua mayat-mayat dikeluarkan. Mayat yang mati dalam perut harimau ke, mayat mati hancur kena bakar api ke, mayat yang kena MH740 dulu ke, semua keluar. Tak terkecuali. Semua keluar. Bumi memutahkan semua sekali bahan-bahan dalam perut bumi. Dan juga ulama tafsir mengatakan juga bahan-bahan lain termasuk galian-galian dalam perut bumi. Bumi dah lama dah menanggung manusia yang jahat, manusia yang zalim. Bumi tak sanggup menerima lagi. Bumi bersabar pasal Allah perintahkan dia untuk menjalankan urusan dia, untuk menjadikan kemudahan kepada manusia. Tetapi bila kiamat saja, maka bumi tak sanggup lagi memutahkan dengan beban-beban. Bumi menanggung beban yang amat dahsyat dengan orang-orang yang degil mati tak sempat bertaubat, orang yang malas buat perkara-perkara amalan-amalan. Betapa zalimnya golongan-golongan ini. Bumi melaknat di masa dia hidup lagi, tapi mati mereka, letaklah bumi, kiamat saja bumi memutahkan mereka ke semua sekali bebanan untuk meringankan bebanan bumi. Bumi berdendam. Bila manusia yang degil ini nak aku keluarkan dari perut aku, maka ketika itu bukan setakat mencari emas galian. Tafsir mengatakan emas, perak, minyak-minyak semua dikeluarkan ketika itu. Ada juga pandangan tafsir mengatakan bila orang jahat, bila orang yang engkar, yang mati ni dihidupkan balik. Ini sangkala yang kedua dihidupkan balik. Dia tengok terkeluar emas, perak tadi. Kata orang jahat bunuh orang, dia kata aku atas dunia dahulu, itulah yang aku rebut, yang menyebabkan aku bunuh orang. Kata lagi golongan yang makan harta anak yatim, makan harta pesaka, masa dahulu aku berebut emas dan perak lah, menyebabkan aku memutuskan tali silaturahim dengan saudara-saudaraku kerana tamak dengan harta. Nak ceritanya, bila
keadaan sini, semua yang jahat-jahat ini tengok harta-harta yang keluar pada bumi, dia menyesal. Kenapalah aku tertipu atas dunia dulu, aku langgar perintah Allah kerana aku cinta dengan dunia yang tak nilai pun sekarang ini. Nak ceritanya tuan-tuan, Allah ceritakan bumi keluar sekali benda yang hina-hina dalam perut bumi supaya manusia sedar yang mereka kejar atas dunia hanya sekadar nak uji manusia sahaja. Boleh? Jadi bila Allah keluarkan semua sekali tersebut, maka sambung ayat dia. Wa qalal insanu, maka berkata manusia semua. Berkata manusia degil-degil ni yang bila bangkit berkubur, maka berkata mereka, dia kata apa? Malah, apa dah jadi ni? Apa dah jadi bumi keluarkan, muntahkan semua isi perut dia? Kenapa ini? Musibah apa menimpa ini? Inilah suasana dunia sekarang ni, tuan-tuan, puan-puan yang muliakan Allah. Sebagaimana kita ditimpa musibah saja, kita kecoh, kita sibuk nak mencari asbab-asbab yang terjadinya sedemikian. Bila berlaku tsunami, tengok kesiannya dia, kenapa berlaku tsunami, tengok gunung berapa banyak. Kita reka berbagai-bagai bentuk asbab dia untuk mencari sebab dan bila nak berlaku. Berlakunya Covid pula kita cerita sama kita. Oh, kenapalah berlakunya Covid ini? Kenapalah China? Itulah China buat virus, Amerika buat virus. Bila jumpa nak cari ubat untuk ni. Itu yang kita bincangkan. Kita tak pernah fikir walau sejam ke 2 jam ke, bahkan saat pun tentang musibah yang Allah turunkan untuk kita kembali kepada Al-Quran dia. Tak ada orang fikir nak bincangkan bagaimana hari akhirat akan berlaku ni. Suasana ngeri macam ini, aku takut nak pergi jumpa Allah, takut dengan akhirat. Ini musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya fikir asbab, tapi yang sebenarnya Allah turun musibah untuk menguji kita, untuk menakutkan kita dengan supaya kita kembali dengan dia, makin rapat dengan dia. Kalau dulu semayang jarang-jarang, penuhkan solat kita 5 waktu. Dulu semayang kat rumah, datang solat berjemaah di surau masjid. Dulu tak pernah baca Al-Quran, buku Al-Quran, bertadabbur Al-Quran. Dulu jarang-jarang puasa Senin Khamis. Buat tambah amalan. Pasal apa? Pasal Allah turunkan bencana untuk menguji kita sejauh mana kita nak kembali dengan dia. Menakutkan kita dengan ancaman-ancaman yang sedemikian. Itulah zalimnya manusia, degilnya manusia. Manusia takut hanya dengan asbab-asbab di dunia saja. Manusia tak risau, tak kisah dengan apa jadi keluarga dia di hari akhirat nanti. Anak dia sayang atas dunia, isteri dia sayang atas dunia, suami dia sayang atas dunia. Bagaimana kalau mereka duduk dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya? Itu sepatutnya dipikirkan. Tapi kita hanya mengejar dunia, sonok, risau keadaan-keadaan. Bagaimana kalau kena Covid, kalau sakit, bagaimana kalau dibuang kerja, kesabaran, bagaimana. Itu yang hari-hari kita fikir, bincang. Tapi untuk kembali kepada Allah, tuan-tuan, puan-puan, jarang sekali kita menghabiskan masa dia, walaupun sekat 2 jam, 3 jam sehari. Sepatutnya ini yang kita beri penekanan, pengajar ibrah yang kita boleh ambil daripada ini. Kita sekadar manusia kata, malah kenapa sibuk. Itu di kalangan yang timbul daripada selepas mati tadi. Maka ketika itulah, bila tanya kenapa ini, kenapa bumi muntah ini, maka Allah perintahkan bumi untuk jawab, untuk bercakap. Ni Allah nak wujudkan semua suasana di hari akhirat nanti. Semua makhluk-makhluk akan diberi kuasa untuk bercakap. Ayat ini cuma yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu yauma idzin tuhaddits akan menceritakan akhbaraha. Maknanya bumi akan menceritakan akhbar lah, kisah-kisah dia. Baru ni Ustaz Salih cerita hadir lah, hadis suasana akhirat bagaimana. Ayat ni yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bagaimana bila mati pada hari tersebut bumi akan menjadi saksi. Nak cerita di sini tuan-tuan puan, setiap benda sekecil-kecil kita buat perkara kemukaran dunia, bumi berdendam dengan kita. Mati saja, bunyi akhirat saja, bumi akan menceritakan akhbar, menceritakan dia ni dahulu tak solat, dia dahulu mencuri, bumi akan cerita. Di mana kita mau lagi-lagi, setiap detail bumi akan ceritakan segala pergerakan kita atas muka bumi, sikit pun tak terkecuali. Nak ceritanya tuan-tuan, dengar ayat-ayat macam ni, bagaimana cara nak beramal, ibrah, pengajaran yang kita boleh ambil macam ni. Takut lagi kita nak buat jahat atas muka bumi Allah. Pasal sekuman buat apa sekalipun, bumi akan report dengan Allah Subhanahu. Dia buat sekian-sekian, dia buat sekian-sekian. Jadi sebagai dalil dan bukti, nak ceritanya Allah
nak memberi keadilan. Yang kita buat jahat disebabkan kezaliman kita sendiri. Maka di sini bumi pada itu menceritakan beritanya. Maka kenapa Allah buat macam ni? Allah boleh hukum kita terus. Allah tak payah tunggu bumi cerita. Tapi Allah kenapa? Allah nak wujudkan adilnya dia. Allah nak wujudkan suasana yang kita buat jahat, yang Allah hukum kita bukan di atas kezaliman Allah. Allah hukum kita letak neraka jahanam kerana kita tak nak pergi syurga dia. Kita zalim dengan diri kita sendiri. Allah seolah-olah untuk kita dunia ni menghulurkan tali untuk kita. Apa tali? Al-Quran tali. Menghulurkan Al-Quran kita, tali kita supaya kita pegang, nak tarik kita ke syurga dia. Tiba-tiba kita tak nak peluang yang Allah beri dengan kita. Semua rukun iman gaib. Nabi-nabi dah wafat, tak ada dah. Malaikat-malaikat gaib, Allah gaib. Semua perkara rukun iman gaib. Yang ada sekarang ni, apa dia? Hanya Al-Quran yang kita boleh tengok dengan mata kepala kita ni. Boleh baca, boleh tengok, boleh semua dengan Al-Quran. Tapi kita tak nak lagi ambil peluang yang Allah hulur kita untuk pergi syurga dia. Tak nak pegang benda ni dengan kuat tadi. Sebagaimana bangsa Israel tadi yang Allah nak empak dengan gunung dia. Kita tak ada ugut tamajah itu. Kita sekadar Allah buat ayat-ayat ancaman dia saja. Tapi kita tak terkesan. Kita tak takut dengan ancaman-ancaman yang banyak sangat Allah cerita dalam kitab dia. Kita tak peduli. Kita ala kadar saja. Kita dengan gelak ketawa tengok ayat-ayat Allah. Tak takut dengan Allah. Maka tak layak menjadi hamba Allah sebenarnya. Pasal kita zalim dengan diri kita sendiri. Sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Ini bab bumi. Dalam ayat yang lain. Tuan buka pula. Panjang mana ni? Tuan buka surah Al-Fussilat. Tengok surah Al-Fussilat. Ayat 21. Surah yang ke Fussilat 41. Surah yang 41 Al-Fussilat. Ini Tuan Mudi selalu baca dalam solat ni. Hamim ni. Jumpa Tuan Mudi, muka surat berapa? 477. 477. Ayat 21. Tuan-tuan buka ayat 21. Pasal di hari akhir nanti Allah nak ceritakan setiap sesuatu akan menjadi saksi. Allah kumpulkan semua saksi kita ni supaya kita tak boleh berdalih lagi. Tuan tengok muka surat 479. Surah Fussilat. Ayat 21. Dia disambungkan sebelah lagi tu. Di ayat 478 lagi. Ayat 20. Hatta iza ma ja'uha, sehingga datang kepada mereka, syahida alaihim, saksi kepada mereka, siapa dia? Sam'uhum, pendengar telinga mereka, wa absaruhum, mata mereka, wa juluduhum, kulit mereka, bima kanu ya'malun. Semua akan menjadi saksi. Di hari akhir Allah nak ceritakan, semua sekali akan mengadu dengan Allah. Sikap kita atas dunia. Perangai apa kita buat kejahatan atas dunia. Kita lalai leka, kita tak nak menyegerakan solat. Contoh, solat pukul asar masuk pukul 4 suku. Tiba-tiba kita pergi buat pukul 5. Kenapa kita merengahkan sembahyang walaupun sejam? Kita zalim dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cinta, tak sayang Allah. Dia pandai jawab. Dia kata, asarkan lama lagi. Asarkan hingga pukul 7. Itu soal lain, soal waktu yang dibenarkan. Tapi sejauh mana dicinta dengan Allah. Orang yang cinta kepada sesuatu, mesti dia ikut arahan dia. Baru cinta sempurna. Kalau cinta Allah sempurna, sayang Allah sempurna, kita kena menyegerakan segala suruhan Allah. Segera tinggal segala. Itu cinta yang sempurna. Nak jadi hamba yang sempurna, hamba yang layak masuk syurga Allah, kena cinta sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah nukil kisah bagaimana saksi-saksi dikumpulkan, semua saksi-saksi di hari akhir nanti. Maka di sini tadi bumi sebagai saksi. Ini tangan kita, telinga kita, mata kita, kulit kita menjadi saksi.
Waqalu, dijumpa Allah, waqalu, mereka berkata, saya berkata, tangan berkata, kaki berkata, ni kata, waqalu lijuludihim, dan kulit mereka berkata. Bila kulit menjadi saksi, kita marah kulit kita. Wahai kulit, kulit kata, lima syaitum alaina, mengapa kalian menjadi saksi kepada kami? Wahai kulit, kenapa ni kamu pandai-pandai mengadu dengan Allah ni, dan sikap kami buat atas dunia? Kita marah dengan kulit kita. Pasal kulit pandai-pandai mengadu dengan Allah, kita buat sekian-sekian kejahatan atas muka bumi ni. Ya. Aku jaga kulit. Aku malam-malam aku pakai make up supaya kamu licin kulit. Aku jaga kamu pada panas. Berbagai-bagai aku jaga kamu. Kenapa kamu mengadu dengan Allah hari ini? Sifat keburukan pun aku. Nak cerita di sini tuan-tuan puan-puan, di sana berebut anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, nak bagi tahu Allah keburukan-keburukan, kedurjanaan masa kita buat atas dunia. Kita engkar arahan Allah masa atas dunia. Tuan-tuan baca surah Yasin. Nah, apa Yasin tu? Walau nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dikunci mulut mereka. Bercakap tangan mereka, bercakap kaki mereka di atas apa yang mereka lakukan mata atas dunia dulu. Tapi kita baca Yasin setiap malam Jumaat, tapi tak nak beramal dengan surah Yasin. Tak faham. Sedangkan surah Yasin Allah ceritakan bagaimana kamu, segala perbuatan badan kamu akan menjadi saksi kalau kamu melengah-lengahkan suruhan Allah, menjadi saksi tangan kamu, kaki kamu akan. Tapi kita tak faham ayat Allah, anggap sambil lewa semua ayat tersebut. Nak cerita hikmah di sini, pengajaran kita boleh ambil sini. Kita kena beringat, setiap sesuatu atas muka bumi, bumi ke, kulit ke, tangan ke, mata ke, telinga kita akan menjadi saksi dengan Allah, menceritakan sebesar mana zarah kejahatan yang kita buat, maka mereka akan ceritakan. Begitu juga kalau kita buat kebaikan besar zarah pun akan diambil kira juga. Ambil kira juga. Satu hadis lain, bila muazzin mengazankan azan dia, tidak ada tempat bumi ke, tumbuhan ke, pokok ke yang tidak mendengar dan tidak menjadi saksi kepada laungan azan tersebut. Sebab tu orang yang azan ini besar pahala dia. Dilahirkan, dijenjangkan leher dia, semua orang nampak nanti. Pasal apa? Untuk hebatnya, pasal dia melaungkan, memanggil bagi pihak Allah untuk supaya orang semua datang ke masjid solat. Tapi kita mendengar azan pun tak rasa tugas kita, rasa enak saja solat kat rumah untuk orang lelaki. Boleh itu ya itu ada akhbarat. Maka di sini pada hari itu kenapa kamu bumi menjadi cerita? Kenapa? Bi anna, ditanya dia kenapa bumi kamu sebut cerita? Bi anna rabbaka, akan sungguh kami diberi kuasa bercakap oleh Tuhan. Auhalaha, Tuhan telah mewahyu pada kami untuk bercakap pada hari ini. Tak boleh marah pasal Allah beri puasa pada bumi untuk bercakap. Bercakap pada hari itu. Maka bila bumi bercakap, tangan bercakap, kaki bercakap, maka ketika itu, maka ayat seterusnya, yauma idzin yasdurun nasu ashtata, maka pada hari itu, maka bila tiup sangkakala yang kedua dah terjadi semua tadi, maka yasdurun nasu, manusia keluar pada kubur berkelompok-kelompok. Maka di sini nak cerita di sini di apa dia tafsir ashtata di sini ialah dua tafsir. Tafsir yang pertama, kita dibangkitkan mengikut tahap amalan kita masing-masing. Orang yang tak solat, orang yang tak puasa dikelompokkan setepat, orang kafir dikelompokkan setepat, orang yang melewatkan solat dikelompokkan mengikut amalan kita masing-masing. Bukannya dicampur gaulkan semua sekali. Dan suasana ketika itu masing-masing lari nak jumpa semua sekali dah. Nak ceritanya di ashtata, diasingkan. Maka kalau kita dikelompokkan dalam kelompok yang lawan ayat-ayat Allah di pada mahsyar lagi, Allah telah tunjukkan penghinaan kat situ. Kita berenang dalam puluh-puluh manusia yang amat panas ketika itu. Kalau kita duduk dalam kelompok orang yang ikut arahan Allah, ikut buat sunnah semua sekali, sekadar rasa dia sekadar 4 rakaat solat zuhur ataupun 4 solat asar saja. Begitulah kelompok-kelompok tadi. Itu tafsir yang pertama. Ashtata, tafsir yang kedua ialah mengikut umat Nabi masing-masing pun ada juga tafsir mengatakan demikian.
mengatakan demikian. Tapi itu tak ada masalah api. Tak menakutkan lagi. Yang masih menakutkan lagi, untuk apa tu? Untuk apa berkumpul di kelompok-kelompok tadi? Liyurau a'malahum. Untuk mempersembahkan, untuk diperlihatkan amalan-amalan mereka nanti. Ini paling mengerikan lagi, untuk ditunjuk hisap amalan-amalan mereka. Amalan-amalan mereka untuk diberi dengan kitab. Sama kitab tangan kiri ke kitab tangan kanan ke ketika itu. Maka ketika inilah, ketika suasana yang amat-amat menyakitkan inilah, orang yang paling teruk amalannya sampai 50,000 tahun di padang mahsyar nanti. Sampai 50,000 tahun duduk dalam suasana yang hiruk pikuk dengan panah dalam peluh ini selama 50 tahun. 50,000 tahun. Kita dunia pun 70 tahun pun dah lama sana. 50,000 tahun, cuba bayangkan. Lepas tu ketika itu kita memohon, pergi jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolonglah minta syafaat dengan Allah. Supaya apa? Minta dengan Allah supaya apa? Supaya menyegerakan hisab. Bukan untuk syafaat meringankan hisab, untuk menyegerakan. Pasal sesa sangat duduk di pada mahsyar sekarang ini. Nabi Adam kata, wahai Polan, aku tak boleh. Aku ada buat jahat dengan Allah juga. Kamu jumpa dengan Nabi Ibrahim. Kita pergi jumpa Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, tolonglah segera kisah, kami tak sanggup lagi azabnya di padang mahsyar ini. Ibrahim kata, aku pun tak boleh, aku pun dah ada masalah dengan Allah. Gitulah. Semua Nabi, 5 orang Nabi, last kali jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi sujud dengan Allah, sujud. Allah bangkit, wahai Muhammad. Maka Allah bagi syarat untuk menyegerakan hisab. Bukan untuk meringankan hukuman. Itu lain cerita. Ini baru bab hisab lagi. Maka liyurau a'malahum. Maka ketika inilah, lepas hisab tersebut, maka dalam hisab tersebut, faman ya'mal, maka barang siapa atas dunia ni, yang Allah buat sangat, bagi tahu sangat, semua bumi, semua kulit, semua tangan, semua benda akan menjadi saksi tadi. Maka di sini Allah kata, faman ya'mal, sesiapa yang buat amal, sesiapa yang mengerjakan kebajikan, mithqa seberat zarrah. Seberat zarrah. Apa dia zarrah ni? Orang tafsir ni atom. Tak betul lah. Maka mana boleh Quran ini diturunkan pertama kali untuk orang Arab. Orang Arab ni tak faham cerita atom, ni tak faham. Quran ini menyenangkan. Jadi orang Arab kata zarrah ini ialah semut yang paling kecil. Semut yang paling kecil itu dipanggil zarrah. Maka kalau kita buat amalan seberat zarrah khairan, kebaikan, maknanya sebesar semut hitam yang kecil. Yang kedua, ada juga tafsir mengatakan bila kita buka tingkap pagi-pagi tu, debu-debu, nampak debu-debu masuk rumah kita, itu zarrah. Maknanya itu berat dia. Tak mampu nak timbang lah. Tak mampu nak timbang beratnya kebaikan yang kita buat. Zarrah khairan, kebaikan paling kecil. Kita lalu EQN ni, suka senyum dengan EQN, itu pun dah kebaikan berat lagi pada anda. Apatah kita buat air kopi cak gantang dengan EQN, itu berat. Itu berat. Tapi nak ceritanya, sebesar zarah pun ya Allah, maka nescaya Allah akan pertontonkan dengan kita. Seronok bila kita pergi sana nanti, seronok bila kita pergi buat kebaikan sana nanti. Bila kita buat kebaikan atas dunia, sekarang tak nampak. Kita dengar juga baru ni Ustaz Zahri baca hadis tak? Hadis bagaimana untuk menyelamat kita dari api neraka tak? Api neraka dia kata apa? Ittaqun nar. Untuk apa? Ittaqun nar, untuk takut pada neraka, apa dia? Walau bi syiqqim marrah. Walaupun dengan sebelah buah tamrah, buah tamak. Nak ceritanya, kebaikan kita sebelah makan buah tamak, kopi sebelah tu bagi abang kita. Itu mulai kita masuk syurga Allah. Pasal itu kebajikan. Selamatkan kita daripada neraka jahanam dengan infak atau bagi kebajikan dengan sekadar bi syiqqim marrah, dengan sekadar belahan buah kurma. Dan faman lam, kalau tak ada buah kurma tersebut, faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah, sekadar mengeluarkan ayat-ayat yang baik. Yakni sekadar senyum. Tak ada duit sangat, buah kurma sebelah pun tak ada, duit 5 sen pun tak ada.
Allah kata kebaikan yang ikut ni sekadar kita tengok orang, kita senyum dengan dia. Itu pun Allah amat-amat bergembira dengan kita mengembirakan orang lain. Jangan datang masam, dah lah duit tak ada, muka masam pula. Tak ada kebaikan. Naknya, tak ada duit, tak ada apa. Bi kalimah yang thayyibah. Kalimah senyum muka, Assalamualaikum. Nak lagi, kita mari di surau EQS ni, sapu pagi itu, bertantan berat dia. Nak cerita ini yang sebesar zarah pun dipertontonkan bila kita pergi menemui Allah nanti. Dah. Begitu juga dengan hadis Aisyah. Ya Aisyah, Nabi kata, ya wahai Aisyah, istatiri minan nar. Selamat kamu daripada neraka jahanam, wahai Aisyah. Tengok di kebaikan. Apa dia? Walau bi syikin tamroh. Sama juga. Selamatkan wahai Aisyah dengan diri kamu daripada neraka jahanam dengan kebaikan. Kau bagi dengan orang sekadar sebelah biji kurma. Jadi kalau kita nak cerita di sini ya, kebaikan yang kita buat itu mesti kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sebanyak mungkin kita infak ke jalan Allah. Sebaik mungkin kita buat apa-apa kebaikan. Sekadar lalu jalan raya, buang duri-duri, mari surau, bersih. Ini yang tak terkira amalan-amalan yang akan datang menemui kita nanti. Tempat tak duga akan datang menemui kita nanti. Ini yang sebenarnya yang dituntut sangat nak jadi ahli syurga, nak selamat daripada api neraka. Ini yang kita perlu buat. Buat kebaikan, boleh yang seikhlas mungkin untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi orang tak nampak, lagi Allah. Itu keikhlasan. Keikhlasan yang sebenar ialah kita buat benda yang orang lain tak nampak. Bukan benda semata-mata untuk Allah. Walau bagaimanapun, dibenarkan juga nak tunjuk pada orang, tapi sekadar menggalakkan orang lain buat baik juga. Itu memang dibolehkan. Tetapi risiko kita buat kalau tersebut untuk orang lain tiru kita, risiko dia amat besar. Takut-takut zahir perasaan tinggi diri, nak nunjuk. Habis sia-sia saja. Kita buat satu benda, masuklah hati kita ni nak tunjuk akulah penderma, akulah baik. Maka kosonglah kita punya amalan kita. Pasal kita bukan ikhlas buat berbaik kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita baca dengar hadis-hadis orang yang beri makan anjing dah. Perempuan yang jahat itu sekadar bagi makan, tapi ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Last sekali Allah bagi syurga dengan dia. Bukan soal dia banyak tu nak ceritanya amalan ikhlas. Amalan mana yang kita buat ini akan Allah dengan rahmat Allah pilih ke syurga dia. Pasal segala amal ibadat kita tak layak kita masuk syurga Allah. Sebenarnya pasal nikmat Allah yang diberi untuk kita banyak sangat. Tapi Allah tak tahu nikmat mana, kebaikan mana yang kita buat yang betul-betul ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah suka dengan amalan tersebut. Walaupun sekadar senyum dengan kawan kita, mari cuci ikhlas ni, tiba-tiba ikhlas sangat ketika itu. Maka dengan sebab tu Allah dengan rahmat dia, Allah bagi syurga dengan kita atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita jangan jemu-jemu untuk berebut-rebut berbuat baik mungkin kepada Allah, kepada rumah-rumah Allah, pada perkara-perkara kebaikan yang Allah cerita pasal faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka sebab zarah sekalipun akan diperlihatkan pada hari tersebut dan akan diambil kira. Dan ayat terakhir untuk malam ni, sesiapa yang sebaliknya sebesar zarah buat jahat. Sama juga. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan seberat zarah, seberat debu tadi, sarran, kejahatan, yarah, dipertontonkan juga. Maka kena hati-hati. Pasal apa? Bukan saja dipertontonkan, bukti tadilah bumi akan menjadi saksi, tangan akan menjadi saksi, mata menjadi saksi, semuanya saksi dengan Allah atas sebarang keburukan yang kita buat. Bila kita buat jahat atas muka bumi,
Itu bumi berdendam kita ni, bumi geram betul-betul. Bila lah mamak nak mati aku nak telan dia ni. Ketika tu, lepas tu dia akan muntah balik pasal berat sangat beban yang bumi menanggung. Orang yang derhaka ni dimasuk ke bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sangkala asur ditiup yang kedua tadi, maka bumi pun memuntahkan golongan-golongan jahat tadi. Maka golongan yang buat sarang ya, buat jahat sikit, macam mana jahatan pun dipertontonkan juga. Nak cerita sini pun, di hari akhirat Allah kumpulkan segala saksi-saksi yang di mana kita langsung tak boleh berdalih lagi menafikan hasil pekerjaan kita masa atas muka bumi. Maka tuan-tuan puan-puan yang mulia, pengajaran yang kita boleh ambil pada malam ini, kita kena ingat ancaman Allah. Allah mengancam kita dengan ugutan-ugutan yang menakutkan, dengan cara adalah suasana-suasana yang menakutkan, dengan cara Allah nak buktikan kepada kita setiap amalan baik kita, amalan jahat kita dicatat. Maka berhati-hatilah dengan setiap amalan baik, kita kena ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak buat jahat pun hati-hatilah. Pasal apa? Pasal setiap makhluk tadi, bumi, tangan, mata, telinga, kulit akan menjadi saksi depan Allah. Tak akan boleh tutup kesalahan-kesalahan tersebut. Tapi dengan kita belajar Al-Quran, dengan kita bertadabbur ayat Al-Quran, sebab Allah ini rahmat Allah jauh lebih besar daripada kemurkaan Allah. Bila kita buat jahat macam ini malam ini, tahu dah bumi akan jadi saksi, tangan menjadi saksi, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan kita mengaji. Bila kita mengaji, orang mukmin tulen buat jahat saja, jangan tunggu-tunggu lagi, terus bertaubat, terus beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, amal zikir pagi petang kita sekadar subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Segala dosa-dosa kita, sebanyak dosa-dosa kecil, sebanyak buih di langit, buih di laut, Allah akan hapus kirakan semua sekali. Tengok tuan-puan, dengan berkat doa, amalan kita baca subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, segala dosa-dosa kita, sebanyak buih di laut, Allah akan hapus kirakan semua sekali. Itulah hebatnya orang beristighfar, hebatnya orang mengaku kesalahan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Maha Rahmat, Allah Maha Pengampun. Tak dosa yang Allah tak boleh ampunkan. Dah, kisah Akramah, sejahat-jahat manusia Akramah. Nabi gazet dia ini tokoh masuk 6 jahanam. 6 orang yang Nabi declare bunuh. 6 jahanam ini, kalau bila Nabi masuk kota Mekah tahun 8 Hijrah, siapa-siapa jumpa 6 orang ini, walaupun dia buat macam mana pun, bunuh dia, jangan tunggu-tunggu. Maka 2 orang tersebut dia bergantung di kelambu Kaabah. Maka sahabat Nabi pergi tikam dia. Pasal hukum bunuh. Tapi Akramah bin Abu Jahal, dia dengar Nabi nak bunuh, dia takut, dia pelari. Dia lari di laut. Sampai tengah laut, tumpang kapal sampai tengah laut, gelombang besar berlaku. Bila gelombang besar berlaku, apa jadi? Kelasi kapal buang semua patung-patung ilah-ilah dia. Dia kata mula gelombang besar ini daripada Allah. Jadi patung-patung kecil kita tak boleh menyelesaikan masalah kita. Hanya Allah saja yang boleh menyelesaikan masalah kita. Maka Ikramah, Allah bagi raya ketika itu, dia kata, inilah yang aku lawan Muhammad. 20 tahun aku berjuang menggunakan harta aku, menggunakan tenaga aku untuk melenyapkan Muhammad. Maka inilah isunya. Kalau macam ini, aku bertaubat, aku nak kembali balik ke muka Nabi Muhammad, aku nak masuk agama Muhammad. Maka dia pun kembali balik. Ketika itu Ibnu Hakam, Umi Hakam, mak isteri dia pun pergi jumpa Nabi. Wahai Nabi, ampunlah suamiku. Maka dengan rahmat Allah, dia pergi jumpa dengan Nabi. Akramah kata, wahai Rasulullah, aku 20 tahun menghabiskan semua harta aku, menghabiskan semua tenaga aku untuk berjuang melenyapkan agama kamu, wahai Muhammad. Adakah Allah akan ampun dosaku? Nabi jawab, wahai Akramah, tak ada satu dosa pun yang Allah tak boleh mengampun. Allah Maha Kaya, Allah boleh ampunkan dosa pada siapa saja. Maka dia mengucap, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka wahai Muhammad, mulai hari ini akan gunakan doublekan segala kewangan aku akan doublekan segala masa aku, semasa aku dalam jahat dulu untuk ke arah membantu agama Islam. Maka dia menjadi sahabat Nabi, sejahat dia bertukar menjadi sahabat Nabi, dan dia
mati dalam perang Yarmuk ke perang tu perang, maka dia mati syahid radhiyallahu anhu. Inilah hebatnya sahabat. Dosa besar mana pun pasal dia bertaubat dan insaf, dia kembali pada jalan benar, maka Allah terima segala dosa dia. Cuma masalah besar kita ini, kadang-kadang kita tak tahu apa dosa kita. Dosa amalan tak ada masalah. Yang menjadi masalah dosa akidah. Dosa akidah kita tak tahu. Yang tahu hanya hati kita. Isteri kita tak tahu kita sesat. Suami kita tak tahu kita sesat. Tak tahu pasal akidah hanya kita sendiri yang tahu dalam hati kita. Akidah persoalan dalaman. Cara mana nak tahu kita syirik tak syirik? Dengan berulang kali bertadabbur ayat-ayat Allah. Faham semua ayat-ayat Allah. Dengar sendiri kata-kata Allah. Bila kita dengar pasal Al-Quran mujizat, Al-Quran akan suluh. Apa-apa kesyirikan yang ada pada hati kita, baca Al-Quran, faham Al-Quran, Allah akan buka. Maka buka, memadai dengan tahu apa dia kesyirikan, maka kita pun tinggalkan. Akidah sekadar, tak perlu beramal. Akidah sekadar tahu, tinggalkan. Dahulu kita pantang jumpa bomoh-bomoh benda gaib. Bila Al-Quran kata surah Hamid ceritakan bab ni, kita pun tinggalkan. Maka selesai. Itu je. Akidah ialah kita meninggalkan mana-mana khurafat, selesai masalah. Maka perkara-perkara khurafat, perkara-perkara gaib yang menjadi kesyirikan, dosa yang paling besar, dosa yang Allah tak akan ampun dosa dia, dosa yang kekal neraka jahanam selama-lamanya, hanya boleh diselesaikan dengan cara kita bertadabbur Al-Quran, kita faham ayat-ayat Al-Quran dan kita tinggalkan itu. Itulah saja akidah. Persoalan tauhid ialah kita tinggalkan perkara tersebut. Dan yang tinggal lagi amalan-amalan. Amalan-amalan tidak ada masalah bila akidah kita jelas. Akidah tauhid, mentauhidkan Allah, kita jadi ahli syurga, automatically segala amalan kita akan mengikut kaedah tauhid kita, insya-Allah. Bila akidah kita jelas, kita menjadi ahli tauhid, segala amalan-amalan kita akan mengikuti akidah kita, insya-Allah. Semoga Allah menguatkan akidah kita sebagai akidah tauhid. Man syahidal haqq, siapa yang bersaksikan tauhid, maka segala perangai kelakuan kita akan berubah. Dahulu kita nakal, kita semayang, kita lewat solat, kita suka mengumpat, tapi bila kita ahli tauhid, insya-Allah perangai itu akan sikit demi sedikit kita akan tinggalkan. Pasal apa? Pasal Allah akan jaga kita. Allah akan tolong kita. Pasal kita dah menjadi ahli tauhid. InsyaAllah kita beramal dengan zikir pagi, zikir petang, kita mentauhidkan Allah. InsyaAllah Allah akan menyelesaikan segala masalah kita atas dunia ini. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.